Tak rekod. Okey. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat ke-13. Ayat ni panjang, keseluruhan ayat ni mempunyai 19 ya, 19 kalimah ya. Kalau tuan-tuan tekan saja dekat ya'lamun tu, tuan-tuan tengok di atas tu nombor 19. Nombor 19 tu menunjukkan ya'lamun tu adalah kalimah yang ke 19 ya di dalam ayat itu. Jadi bermakna ayat tu ada mengandungi 19 kalimah ya. Itu cara kita nak mengenal dia. Dan kita sekarang ni berada di kalimah yang keempat ya. Kalimah yang keempat saya kotakkan dia, ambil warna merah, iaitu aminu. Masih lagi dengan aminu, dan kita telah pun berkongsikan macam mana nak mencari maklumat kepada kalimah aminu tu daripada Quran tafsir dan perkata ni, dan juga dibantu oleh Quran Corpus.com ya. Corpus Quran.com tu, dua-dua ni tuan-tuan boleh mengguna pakai kan untuk sekurang-kurangnya mendapatkan 80% hingga 90% daripada maklumat yang diperlukan ya. Walaupun dalam 10% tu tidak ada, itu kita boleh tambah ya. Kita akan tambahkan lagi untuk melengkapkan ya. Kadang dalam 20 hingga 10 hingga 20% tu tidak ada, tu kita tambah lagi untuk melekatkan melengkapkan maklumat kepada kalimah tu. Dan bila kita buat penerangan tu, kita susunkan maklumat tu dengan baik dalam satu ayat penyataan ya. Sebab maklumat tu kita akan tengok tadi, dia di sana sini ya, bertarabur dia banyak dari sana sini dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak gunakan maklumat tu untuk memberi penerangan dalam satu penyataan ya. Itulah cara nak menerangkan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran ya. So hari ini kita akan sambung ataupun kita akan memulakan pembentukan kalimah ya, aminu ya. Pertama sekali kita sudah pun mengenal 3 huruf akar dia adalah alif, mim dan nun. Tuan-tuan boleh dapat di sini ya. Di sini ada alif, mim, nunnya. Saya tunjukkan dengan anak panah. Alif, mim dan nun adalah apa? Adalah huruf akar ya. Kemudian kita bentuk kata dasar. Macam manakah teknik membentuk kata dasar? Alif, mim, nun ni kita gabungkan ya. Kata huruf akar dia tidak bergabung ya. So apa kita buat ya? Kita mulakan dengan menulisnya di Leksi Logos ya. Kita pergi ke Leksi Logos, iaitu bahagian Chrome, dan kita ambil Leksi Logos di sini. Okay. Dan kita mulakan dengan 3 huruf akar, iaitu alif, mim, nun ya. Alif, mim, nun. Kemudian kita gabungkan 3 huruf itu. Pada masa yang sama, alif kena tukarkan kepada hamzah qata' ya, sebab alif adalah huruf illah. Ini kita gabungkan. Kemudian alif tu tidak boleh digunakan sebagai alif, sebab alif dalam Quran tidak dibunyikan ya. Dia bukannya huruf sahihah ya, dia huruf illah. Jadi dia kena tukarkan dia kepada hamzah qata'. Dan tukarkan dia pada hamzah qata' yang berkaki alif, dan barulah kita bariskan ya. Bariskan
bariskan huruf hamzah baris atas, huruf yang ketiga pun baris atas, ya. Cumanya persoalannya ialah huruf yang kedua tu apakah baris dia, ya. Sebab huruf kedua kadang-kadang berbaris atas. Saya ambilkan template dulu. Mana dia template kita? Kita ambil template yang kosong ni. So, acuan kata dasar, ya. So, acuan kata dasar ni dia ada 3 bentuk. Fa'ala, fa'ila dengan fa'ula, ya. Bermakna huruf yang kedua tu boleh jadi baris atas, ain, ya, boleh jadi baris bawah ataupun dia baris hadapan, ya. So, persoalannya yang mana satu? Sebab lain kalimah huruf akar dia, huruf yang kedua tu ada mengambil baris yang berbeza, ya, kepada kata dasarnya. Ada kalimah huruf kata dasarnya mengambil baris atas, bentuk fa'ala contohnya. Kalau kataba, ta tu mengambil baris atas. Kemudian kalimah sami'a, mendengar, dia bukan mengambil fa'ala, dia mengambil fa'ila, acuan fa'ila, mim tu berbaris bawah. Kemudian karuma, karuma dia tidak mengambil bentuk fa'ala, dia tidak mengambil bentuk fa'ila, dia mengambil bentuk fa'ula. Ain tu baris depan, bermakna ra baris depan, jadilah karuma. Dia karuma bukannya karama, karoma ataupun karima, ya. Dia adalah karuma. So itu kita kena kenal dan pastikan kata dasarnya betul, ya. So persoalannya macam mana kita nak mengetahui baris tu di mana? Kita boleh buat rujukan. Pertama sekali kita buat rujukan dekat corpus.com, ya. Kalau ada corpus.com boleh membantu. Jadi kita gunakan corpus.com di tafsir dan perkata tadi dia tidak ada, ya. Dia tidak dapat sebab dia hanya fokus kepada wazan keempat. Sedangkan bentuk ni tuan-tuan lihat, fa'ala ni bentuk apa? Adalah bentuk fi'il madhi maklum wazan 1. Jadi kita kena cari dalam Al-Quran apakah kalimah fi'il madhi maklum wazan 1, ya. Saya arrowkan dia. Mana dia arrow sini? Tengok, ya. Fa'ala ni bentuk apa? Adalah bentuk fi'il madhi maklum wazan 1. Ini semua wazan 1, ya. Fa'ala tu sebenarnya wazan 1A. Fa'ila apa dia? Dia adalah mengambil bentuk fi'il madhi maklum wazan 1B. Sama je dia punya ejaan itu, ya. Dan fa'ula adalah mengambil bentuk fi'il madhi maklum wazan 1C. So bermakna untuk mencari bentuk dia kena cari kalimah fi'il madhi maklum wazan 1 di dalam Al-Quran, ya, kepada huruf akar apa? Alif mim nun tadi, ya. Dan kenapa kita masukkan kata dasar ni bukannya di atas saja, sebab kata dasar ni bukan untuk wazan 1 je, ya. Dia membentuk semua kata terbitan dalam ke-10 wazan ni, ya, semua sekali. Sebab tu sekarang ni kita masukkan di sini. Bermakna fa'ala ni juga akan diterbitkan kepada wazan 2, wazan 3, wazan 4, ya, hinggalah wazan ke-10. Begitu juga fa'ula ni, dia akan membentuk, ya, bukan wazan 1 saja. Dia akan membentuk kata terbitan dalam semua wazan hingga ke wazan ke-10. Okey. So sekarang ni kita pergi ke corpus.com, ya. Corpus.com, kita tekan saja di Chrome di bawah ni. Kita ambil Quranic corpus.com tu, lepas tu kita pergi kepada Quran Dictionary. Quran Dictionary sebelah kiri ni, tuan-tuan tekan situ dan pilih alif. Tetapi korpus ni dia menggunakan hamzah qata', ya. Sepatutnya digunakan alif. Jadi kita tekan di sinilah hamzah qata' tu dan kita
Pilihan di sini kita pilih alif mim non ya. Cari alif mim non. Alif mim non, nisim, lam, mim. Ni dia alif mim non. Sepatutnya alif bukannya hamzah qata ya. So kita tekan di situ jadi alif mim non, kita tekan go. So dia akan senaraikan apa? Senaraikan semua kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif mim non dalam kumpulan-kumpulan ya, kumpulan-kumpulan sebab dia berulang kali. Jadi dia masukkan, dia pecahkan dalam kumpulan-kumpulan ya. So tuan-tuan dapat di sini apa? Di atas sekali ya, iaitu apa? Dia kata 20 kali form 1 maknanya wazan 1, verb ialah fa'lun ya. So bermakna sini adalah dalam bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi wazan 1 dan tuan-tuan lihat di situ saya besarkan ya, iaitu fi'il madhi maklum wazan 1 ialah amina, mim baris bawah. So bila mim baris bawah jadi kata dasar dia sama dengan fi'il madhi maklum wazan 1 amina. Jadi itulah apa kata dasar dia. Amina bukannya amana dan bukannya amuna ya. So amina. So kita ambil lah. Kita boleh kalau nak copy kat sini pun boleh ya. Tuan-tuan copy kat sini pun Ctrl C pergi kepada leksi logos tadi dan tampal dia kat sini ya. Tampal pun boleh, nak bariskan pun boleh. Jadi bermakna itulah kata dasarnya ya. Amina. Kalau kita nak labelkan satu-satu tu ya, ialah apa, kita bracketkan, kita nyatakan alif mim nun ialah huruf akar. Ha, wa, ra, waw, fa. Supaya jelas nanti ya. Apa yang kita buat tu kita terangkan satu-satulah. Kalau untuk kita beginner baru berjinak-jinak dengan pembentukan kalimah ni, buatkan, labelkan supaya kita faham ya, dan nanti kita nak menerangkan kepada orang pun lebih senang. So yang eloknya letakkan sebelum alif mim nun ni, letakkan nombor 1 ya. Sebab apa? Sebab kita nak tunjukkan step, langkah-langkah dia. Jadi nombor 1 kita masukkan huruf akar. Yang kedua barulah masukkan apa? Kata dasar. Jadi amina ni adalah kata dasar. Yang bracketkan dia. Kata gunakan jawi. Kaf, alif, ta, dasar. Ya, kalau nak huruf akar pun boleh ya. So saya sekarang ni saya akan gunakan huruf akar ya. Mana tuan-tuan boleh guna dua-dua. Kata dasar pun boleh, kata akar pun boleh. So kata akar mesti ada makna ya. Kata akar ada makna. Jadi macam mana kita nak mencari makna ni? Kita lihat kepada makna perkataan tadi. Kita akan tengok kata pokok dia. Makna kata pokok dia apa ya? Kata pokok dia ataupun kita tengok di apa? Sebab dia wazan 1 ya. Wazan 1 kita kena tengok bahagian, tengok di korpus tu. Jadi tuan-tuan turun kat bawah ni, tengok bahagian form 1 ada 20 kali ni. Ya, turunkan ke bawah sini. 20 kali wazan 1 yang ni lah. Ya. So tengok sini, mana sini apa? You are, ini bahasa Inggeris lah. You are to secure tu maknanya kalau tukar ke bahasa Melayu, kita cuba tukar bahasa Melayu. Ya. So dia bermakna selamat. Ya, selamat. Ada makna dia merasa selamat ataupun merasa aman. Ada makna dia mengamanahkan ya, mengamanahkan ya. Okey, tengok
Okey. Tapi sebenarnya konteks sebab dia nak menggunakan dalam konteks wazan keempat, ya, makna dia lebih yang sesuai ialah percaya, ya. Percaya ni dia bersangkut paut dengan percaya, ya. Percaya, daripada percaya tu dijadikan beriman. So bermaknanya Aminah ni dia banyak makna, ya. Ada dalam sini kita boleh lihat ada 3 makna. Pertama, sini pun ada percaya, ya. Percaya dia merasa aman ataupun merasa selamat. Dia juga memberi makna percaya, dia juga memberi makna mengamanahkan. Ada 3, ya, 3 makna. Tetapi kalau dia membentuk wazan keempat, kita akan lihat hanya satu makna saja, ya, iaitu percaya. Mana dia berkaitan dengan iman tu adalah berkaitan dengan percaya. So dalam konteks ayat ni kita ambil makna pada kata dasar tu iaitu percaya. Ya, so kita ambil percaya di sinilah kata dasar yang memberi arti percaya. Percaya kita kena guna Melayu sebab Arab tak ada ca. So kita pergi buka satu lagi leksi logos, ya, dan leksi logos ini kita pilih Jawi, ya. Jawi untuk mendapatkan keyboard Jawi, iaitu dia ada J, pilih Jawi di sini, ya. Dan sekarang ni baru kita boleh gunakan ca sebab Arab dia tak ada ca. So kita tulis percaya di sini iaitu fa. Kalau tuan-tuan nak gunakan fa ni pun boleh juga, ya. Melayu punya fa dia ambil fa yang 3 titik tu, ya. Fa, ro, ca, alif, ya, percaya. Kopikan dia, bawa ke leksi logat Arab tadi, masukkan sini, masuk Aminah ialah percaya dalam konteks kalimah aminu, ya, sebab dia fi'il amar, jadi dia adalah diterbitkan daripada kata akar yang membawa erti percaya. Okay. Bila dah siap tu, close bracket, ya. So selesai step pertama huruf akar, step kedua kata akar sudah selesai, dan banner step ketiga ialah kata terbitan. Ya. So kata terbitan. So macam mana nak membina kata terbitan? Kena gunakan acuan. Daripada Aminah ni kena menggunakan acuan kata terbitan. Semalam kita telah lihat acuan kata terbitan ialah af'il yang warna putih, tulisan putih yang background dark blue tu, ya. Dia adalah fa'il amar wazan keempat. Ya, saya kotakkan dia. Inilah acuan dia. Af'il. Ya, waf'il adalah fi'il amar wazan keempat. Jadi kita pergi ke leksi logos tu, kita type acuan af'il. Ya, so kita clearkan dulu drawing tu pada dia tidak mengganggu tulisan dalam leksi logos tu. Ya, balik ke leksi logos tadi. Di sini, so kita masukkan acuan af'il. Hamzah kotak baris atas, fa yang sukun, ain baris bawah, lam yang sukun. Jadilah itu acuan dia, ya. So dengan menggunakan acuan ni, kata akar ni akan berubah kepada kata terbitan, ya. So macam mana caranya? Ambil acuan ni, kopikan dia di sini, lepas tu tukar huruf akar di dalam kata acuan ni kepada huruf akar di dalam kata dasar. Maknanya fa yang sukun akan ditukar dengan hamzah qata'. Jadilah dia hamzah qata' yang sukun. Ain baris bawah akan ditukar dengan mim. Jadi mim akan mengambil baris bawah sini, dan akhir sekali lam akan ditukar kepada nun. Jadi nun akan mengambil baris sukun, ya, tanda sukun. Jadilah dia punya kata terbitannya. So kita tukarkan
Fa ni tukar dengan hamzah qata' yang sukun. Okey, ain ni kita tukarkan dengan mim ni. So ambil mim yang baris bawah, kasrah. Okey, dan lam kita tukarkan dengan nun. So ambil nun baris sukun, ya. Betul. Jadi itulah kata terbitan, ya. Kata terbitan ialah min. Sebab dia mengambil acuan fi'il amal wazan keempat. Dia ada tambahan hamzah qata' di awalan tu. Jadi terdapatlah dua hamzah qata', satu berbaris atas, satu sukun. Itulah jadinya kata terbitan, ya. Tetapi orang Arab, dia bila dia jumpa dua hamzah qata' macam ni yang dia bunyi dia tak suka sebut ya. Dia lebih suka cara yang lebih senang, iaitu dia suka sebab dua harakat tu, ya. Memanjang dua harakat tu cara membunyikan dua hamzah tu. So dia tukarkan kepada mad badal. Okey. Dia tukar kepada mad badal. Badal tu apa dia? Tukaran lah. Mad tukaran. Ya, iaitu, sorry, silap. Okey, copy dulu dan bawa ke sini. So, hamzah qata' yang fathah dengan hamzah qata' yang sakinah ditukarkan kepada mad badal, ya. Macam mana nak menulis mad badal ialah hamzah berbaris atas diikuti dengan alif. Itu dipanggilkan mad badal, ya. Itu maknanya kata terbitan min ditukarkan kepada min. Dia bacakan sepanjang dua harakat, ya. Dari segi penulisan, apabila ada hamzah qata', asalnya tuan-tuan dan puan-puan, hamzah qata' ni ialah hamzah qata' yang berbaris atas di sini, ya. Tetapi bila hamzah qata' berkaki alif ni berjumpa dengan alif mad, kena gugurkan kaki dia. Tak ada lagi, sebab tu kita tidak menulis hamzah qata' berkaki alif diikuti dengan alif mad. Itu tata cara penulisan kalimah-kalimah Arab Al-Quran, ya. Dia gugurkan kakinya apabila berada bersebelahan dengan huruf mad, sama ada sebelum ataupun selepas. Dalam konteks ini dia selepas, jadi kakinya digugurkan, ya. Jadilah kata mana selesailah, inilah kata terbitan. Jadi kita boleh labelkan, ya. Labelkan, iaitu min ialah kata terbitan. Kaf, alif, ta. Terbitan ialah ta, ra, ba, ya, ta, nun. Kata terbitan. So bila kata terbitan, tuan-tuan, sudah ada makna, ya. Mesti ada. Sebab kita nak membina kalimah tu, kita mesti bina makna dia step by step, daripada kata dasar kepada kata terbitan. Kata dasar makna dia percaya, tetapi kata terbitan dalam bentuk fi'il amar wazan keempat. So percaya tu perlu disesuaikan dengan konteks fi'il amar wazan keempat. Jadi dia bukan lagi percaya, tetapi dia sudah memberi makna kepada beriman, daripada percaya menjadi beriman. Tetapi di sini adalah fi'il amar, jadi kenalah amarkan dia, mana berimanlah, ya. Berimanlah, baro, ini Melayu dia guna alif, ya, dia tak guna hamzah qata', ya. Kalau kita nak gunakan hamzah qata' pun sebenarnya lagi baik, sebab iman tu adalah bahasa Arab. Gunakan original bahasa Arab dia hamzah qata' yang berkepala alif. Beriman
ya dan mim, alif, nun. Beriman, itu beriman, kemudian dia amal, dia adalah. Yang beriman lah. Melayu saja adalah ni ya. Bahasa lain tak adalah. Ya. Jadi siapakah yang diarahkan untuk berimanlah tu? Di sini dia tidak ada pelaku dia, tambahan pelaku tak ada lah. Mana dia amin tadi ya. Di sini kita spacekan sikit. Okey, tak apa, biar di sini. Ya. Pelaku dia tidak dinyatakan di dalam kalimah, maknanya pelakunya tersembunyi ya. Bila tersembunyi itu bermakna pelaku tu ialah seorang ya, orang kedua yang seorang, iaitu apa? Kamu. Dan kamu tu adalah kamu lelaki ya. Default dia lelaki, bukan perempuan. Ya. Kamu lelaki. Kalau dia perempuan, dia bukannya amin ya, dia jadi amini. Itu kan. Tapi semua kata terbitan default dia ialah muzakkar. So kita mesti ambil bentuk muzakkar ya. Lelaki. Ya, itu makna kepada kata terbitan. Ya. Belum lagi kalimah dalam Al-Quran tu. Ya, dia proses. Dia tu nombor 3. Ya, kita mesti bentuk kata terbitan dia, iaitu amin, bermakna berimanlah kamu seorang ya, kamu lelaki seorang. Kalau kita tak ada tulis semua tu maknanya seorang lah tu ya. Kamu seorang, kamu lelaki tu maknanya seorang, bukannya dua dan bukannya ramai. Ya. Kalau dua kita tambahkan kamu berdua. Kalau ramai kita tambah kamu semua. Itu cara membezakan ya. So maknanya di sini tidak perlu kita tulis kamu seorang sebab understood lah. Ya, kalau format tu kita faham, kita akan boleh fahamlah apa yang kita masukkan dalam penulisan tu. Berimanlah kamu lelaki ya, tetapi kalimah dalam Al-Quran bukannya amin ya. Dalam Al-Quran tu ayat tu dialah aminu. So kita masukkan step yang terakhir, iaitu yang keempat. Letakkan nombor 4. 4 tu maknanya step yang keempat kita buat perubahan kepada amin, jamakkan dia. Ya, so kopikan dia ni. Okey, dan macam mana nak menjamakkan kalimah yang majzum? Jangan gunakan waw nun. Ya, sebab waw nun tu bukan untuk untuk majzum. Ini fi'il amal mesti majzum. So kita gunakan waw alif ziyadah. Itulah cara nak menjamakkan kalimah yang majzum ya. Waw alif ziyadah. So because ini adalah acuan apa? Fi'il amal wazan keempat yang majzum. So kita kena gunakan tambahan imbuhan jamak majzum, iaitu waw alif ziyadah. So bila kita tambah tu dia akan bergabung ya. Macam mana cara kita gabungkan? Buangkan tanda campur tu, dia akan bergabung ya. So dia jadi, buang tanda campur, dia jadilah minu, min. Nun tu masih sukun ya, sebab dia asalnya sukun ya. Tetapi yang ni kalimah ni tak wujud ya, sebab dari segi tajwidnya dia menyalahi hukum tajwid ya. Asalnya ialah sukun ya, tetapi bila dia bergabung dia sudah bertemu dengan waw mad. So dari hukum tajwid mad dia salah ya. So kita kena ubahkan dia, betulkan, kena raikan hukum mad waw, iaitu huruf sebelumnya bila mad waw dia mesti hanya boleh mengambil baris dhammah saja. Itulah. Jadi kalau kita tengok dalam ayat tu baris dhammah kan. Tapi sebenarnya bukan. Dia adalah sakinah ya. Asal dia sakinah sebab kata terbitan dia
adalah sakinah, ya. Dicampurkan waw ziyadah tu dan diubahkan baris tu daripada baris sukun kepada baris dhammah, ya. Yang menunjukkan, jadi bermakna bila kita lihat sini jangan kata dia marfu', tak boleh. Dia bukan marfu', dia adalah majzum, yang barisnya diubah daripada baris sukun ke baris dhammah. Okey. So bila dah ni kita dah boleh buat terjemahan lah, dah siap tu. Ya, dah siap. So kita boleh buat terjemahan. Sekarang ni 7.49 ya. Tak apalah, kita habiskan dengan terjemahan. Besok kita boleh pindah kepada kalimah yang seterusnya, ya. Sebab kita dah dapat maknanya daripada sini tadi dalam bentuk mufrad kita kata berimanlah kamu lelaki. Jadi di sini kita ubahkan sajalah bilangannya daripada mufrad kepada jamak. Ya. So kita letakkan label kat sini, kita kata apa? Terjemahan. Ta, ra, jim, mim, alif, ha, nun. Itu terjemahan, ya. Jadi terjemahan kalimah lah tu. Maksudnya kalau nak tulis kalimah pun boleh jugalah. Kaf, lam, mim, ha tu. Ya, so terjemahan kalimahnya ialah, so kita ambil, kita dah buat makna tadi pada kata terbitan. Ya, ambil makna pada kata terbitan, tampal di sini, Ctrl V, tambah saja semua, ya. Semua. Berimanlah kamu semua. Sebab dah jamak. Okey. So dia masukkan kamu semua tu ialah siapa? Orang tu, kumpulan tu ialah orang lelaki. Ya. Orang lelaki. Bukannya perempuan. Ya. Dan kalau kumpulan tu lelaki dan perempuan. So dalam konteks ni tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak lebih tepatkan lagi dalam konteks ayat tu, kita masukkan, ya, lelaki dan perempuan. Sebab itulah konteks yang sebenarnya, ya. Maknanya pada waktu tu bila arahan tu diberikan kepada mereka tu bukannya lelaki saja, perempuan pun sekali. So dia juga akan menggunakan muzakkar. Fa, waw, alif, nun. Itu kumpulan dia, ya. Lelaki dan perempuan. Tak kira berapa banyak lelaki dan perempuan tu, 1,000 ke 10,000 ke penduduk pada masa tu, 300,000 ke, campurannya lelaki dan perempuan tu, dia juga akan menggunakan jantina yang muzakkar, ya. Jadi selesailah, ya. So kita dah beri penerangan pada kalimah dulu. Kita dah terangkan komponen-komponen kalimahnya. Kita buatkan pembentukan kalimah. Kalau tuan nak label kat sini pun boleh. Masukkan labeling dia, iaitu pembentukan kalimah, ya. Pa, mim, ba, nun, ta, waw, qaf, kaf, nun. Sorry, dia pergi situ pula, ya. Ya, dia sepatutnya kita nak masuk kat sini. Cut dia, Ctrl X untuk cut, bawa ke sini, pastekan Ctrl V, dan masukkan kalimah. Pembentukan kalimah, apa dia? Aminu. Dan supaya kita terang dan jelas, nanti takut kalimah apa pula, ya. Aminu, mim baris bawah, nun baris dhammah dengan waw alif ziyadah. Okey. Pembentukan kalimah aminu, inilah step dia. Ya. Nombor 1, huruf akar. Nombor 2, kata dasar, kata akar ataupun kata dasar. Nombor 3, kata terbitan. Nombor 4, jamakkan dia. Ya, sehingga menjadi kalimah seperti di dalam ayat. Kemudian terjemahkan kalimah tu, selesailah, ya. Dan sepatutnya dengan beberapa latihan ni tuan-tuan sudah pun boleh mengenal kalimah aminu tu dengan baik. Bukan saja makna saja, ya, konteks dia, wazan dia, jantina dia, i'rab dia, semuanya kita kupaskan, ya, dalam latihan ini supaya dia betul-betul memberi
makna yang sebenarnya dalam konteks ayat itu, ya, insyaAllah. Okey. Bila dah siap, apa tuan boleh buat? Boleh boleh simpan dia, ya. Cuba simpan tu, cuba susun sikit supaya macam 3 ni belah hujung, ya. So sepatutnya 3 elok di sini, boleh besarkan sikit, ya. Macam tu. Ya, boleh besarkan sikit. Ini nombor 2 sampai percaya. Okey, lepas tu ni step ketiga, ya. Boleh boleh besar, boleh kecilkan, ya. Tengok yang mana yang bersesuaian. Yang ni kita bagi space sikit. Okey. So jelas 1, 2, 3, 4, ya. Ini untuk pembentukan kalimah ada 4 step. Yang ni bahagian terjemahan kalimah, ya. So bila dah siap ni, tuan-tuan boleh print screen. Okay. Dia akan simpan dalam screenshot tu. Sekiranya kita nak rujukkan dia kepada simpanan tu, bila-bila masa kita boleh rujuk dia. Sebab dia kemas, tersimpan dalam folder, dipanggilkan screenshot, ya. So yang mana lebih kemas lah, ya. Kalau kita tulis atas kertas nanti, kertas tu kita simpan sana sini, mungkin lepas tu terlupa kat mana kita letak, kan, susah sikit lah. Jadi tapi dengan kita aturkan, uruskan semua maklumat yang kita belajar ni cara digital, dia akan lebih, ya, lebih kemas, insyaAllah. Okey. So itu selesai sampai kalimah Minu. Kita tengok apakah kalimah seterusnya, iaitu kama, ya. Kama, dan sebaiknya kita akan bahasakan sekali lah, ya. Kama amanan nasu ni sekali, ya. Kalau tidak dia bergantung pula, tergantung pula kama, ya. Sebab ma ni apa dia? Ma ni dipanggil isim mausul. Isim mausul tu dia mesti ada silah dia. So kena buat sekali dengan silah dia, barulah kita faham konteks dia, ya. Dia tidak dibincangkan secara tergantung lah, ya. So kita buat sekali, nanti 3 sekali, ya. Kama amanan nasu ni kita panggilkan 3 rangkaian kalimah. Kalimah ke-5, ke-6 dan ke-7. Amanan nasu ni lagi tak boleh pisahkan, ya. Tuan-tuan tak boleh pisahkan, ya, sebab nasu ni adalah fa'il kepada mana ni. Ini kata kerja dia, ini fa'il dia. So dia tidak boleh dipisahkan dalam perbincangan kalimah tu, ya. Dia nanti tergantung, dia cacat lah, ya. Dia punya struktur tu. Jadi kena yang ni memang kena gabungkan sekali. Kemudian kama ni pun kena buat sekali sebab dia berkaitan dengan amanan nasu tu, insyaAllah. Ustaz, ma tu huruf ni? Apa dia? Ma tu. Dia isim, bukan kalimah kumpulan isim, dipanggil isim mausul. Isim mausul. Kata nama. Ma ada huruf. Ma dalam Quran ni banyak fungsi dia. Ada yang berperanan sebagai isim, ada yang berperanan sebagai huruf. Kalau huruf tu macam ni, ya. Ni ma juga. Ni huruf. Dia panggilkan harfun nafi. Dia huruf. Tapi di sini dia isim. Ada Ka tu. Ka ni apa, harfun ja. Huruf ja. Itu nak confirmkan dia isim ialah sebab bila ada harfun ja, dia mesti diikuti oleh kalimah kata nama isim. So dia bukannya huruf. Ya, kalau nak senang je tekan saja kat situ, kan. Dia akan beritahu, nampak mana. Tapi sini tak jelas lah, ya. Kata sambung, dia kata kata sambung subordinate, ya. Maksud dia Arab dia lah isim mausul. Isim mausul. Kata depan ni ialah harfun jar. Ini kata huruf, yang ni kata ismun. Kata isim, kata
kata nama. Doktor nak tanya, Ya, ayat ni dapat wa idza qila lahum aminu ni, ya. dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka ni refer kepada orang kafir ke ataupun kepada orang-orang Yahudi munafiqun tu? Cerita kafir dah habis ya. Cerita Ni kafir, cerita munafik. cerita orang kafir tu dah habis di ayat yang ke-8, ke-7. Cerita yang ni saja sampai 7 saja. Sekarang ni nak sambung dengan cerita kumpulan yang lain bermula dengan ayat 8 ni. So 8 sampailah dia lagi panjang nanti sampai ayat ke-20 rasanya. Masih lagi mencerita dengan hal orang munafik. Orang munafik lah. Ya. Dia refer kepada orang-orang munafik di Madinah dan di Mekah ke atau? Ya. Di dua-dua ada ya. Munafik ni di Mekah pun ada, di Madinah pun ada, bergantung kepada di mana turun ayat ni. So dia akan merujuk kepada kumpulan tu lah. Jadi yang bercakap tu apa nama tadi mana ayat dia, wa idza qila lahum aminu tu maknanya Rasulullah yang berkata berimanlah oleh kamu ataupun Allah yang kata? Nabi lah, sebab yang bercakap Nabi dengan yang orang tu kata. ialah Nabi. Ini Allah nak menceritakan ya peristiwa yang berlaku di situ apabila dikatakan, mana yang berkata kepada tu Nabi kita lah, dan kemungkinan bukan Nabi saja, sahabat-sahabat pun bila berjumpa dengan orang munafik tu pun akan berpesan kepada mereka, berimanlah kamu kan. Sebab saya confused sebab sini lahum, lepas tu aminu tu jadi antum kan? Aminu antum. Aminu jamak. Ya, sebab kan? dia nak mengarah memberitahu kena orang yang kedua. Mesti orang kedua. Ya. Faham. So dia wakil saja ya, wakil pada domir ni, dia wakil pada domir situ, betul lah, wakil pada domir antum. Tetapi hum tu wakil kepada domir hum lah. Maknanya yang bercakap tu Nabi mewakili Allah Ta'ala. Ya. Maka dia kata antum, kamu. Kali lahum tu sebenarnya nak menceritakan orang-orangnya. Okey, faham, insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Sama. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim.